إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fadil Tuan Imam Bilal Risal Urusan Masjid, Tuan Nazir, tuan-tuan muslimin muslimat, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita diberi peluang oleh Allah SWT pada hari ini untuk sama-sama pada 12 Ogos ya, kita ada peristiwa besar hari ini insya-Allah ya. Masing-masing akan keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing bermula jam 8 pagi dan seterusnya kita berada pada 25 Muharram, berbagi dalam 4-5 hari lagi kita akan melangkah ke bulan baru dalam Islam insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita berbicara masih lagi dalam buku kita 10 Asas Penyucian Hati, sebahagian daripada kitab 40 Asas dalam Agama yang dikarang oleh karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Terjemahan dibuat dan settingan oleh Ustaz Muhammad Zaidi Juhan dan juga Ustaz Al-Zahar Yahya. Dan buku ini diterbitkan secara percuma oleh Jabatan Mufti Negeri Islam. Tuan-tuan boleh pergi, tuan-tuan puan-puan boleh pergi ke laman web Jabatan Mufti Islam dan boleh download buku ini secara percuma. Kita membicarakan tentang asas penyucian hati ataupun sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Kita sudah selesai sifat tercela pertama, makan berlebih-lebihan. Sifat tercela kedua, bercakap berlebihan. Sifat tercela ketiga, marah. Sifat tercela keempat, kita dah ambil pada bulan Julai yang lepas, iaitu hasad. Dan pada hari ini kita akan masuk pada sifat baru, sifat tercela yang kelima dan separuh buku dan tuan-tuan kita dah ambil insya-Allah, iaitu yang kelima, bakhil dan mencintai harta. Bakhil wa hubbul mal, bakhil dan cinta akan harta. Jadi qala rahimahullah, kata Imam Ghazali, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Dan semoga Allah memberikan kita kebaikan di dua rumah kita, darain, di dua rumah kita, iaitu di dunia dan di akhirat insya-Allah. Di dunia kita boleh amalkan ilmu yang kita ada insya-Allah, dan seterusnya di akhirat apa yang kita amalkan itu Allah beri ganjaran sebagai ibadah. Baik. Imam Ghazali kata, dan ketahuilah bahawa sifat bakhil termasuk antara perkara besar yang membinasakan, atau disebut sebagai muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan. Jadi kita dah ambil 4 perkara sebelum ni, baik daripada makan, baik daripada cara bercakap, baik daripada sudut marah, baik daripada sudut hasad. Itu semua juga termasuk di dalam perkara-perkara yang membinasakan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Imam Ghazali bawa ayat ini daripada surah Al-Hasyr ayat ke-9. Dan sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Dan ayat ini daripada surah Al-Hasyr ini ayatnya panjang, tetapi Imam Ghazali ambil hujung saja sebagai isyarat saja. Tetapi bila kita ambil
Ayat ini daripada awal ceritanya menarik, jadi saya cuba nak kupas daripada awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yukthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Waktu barulah masuk ayat yang Imam Ghazali bawa ni, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tapi maksud dan orang-orang Ansar yang mendiami Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang berhijrah. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Ayat ini Allah memuji kaum Ansar. Orang Ansar ni, kalau ikut ayat ini, mereka juga bukanlah orang yang berada. Walau kana bihim khasasah, kan dalam ayat tadi Allah sebut walau kana bihim khasasah, sedangkan mereka juga ada keperluan. Tetapi bila datang orang Mekah ke Madinah berhijrah dalam keadaan serba kekurangan, dalam keadaan memerlukan, kita ma'al hijrah, cerita hijrah baru ni kita banyak dengar bagaimana orang-orang Muhajirin keluar meninggalkan kota Mekah dalam keadaan mereka dihalang bawa harta mereka. Ada kisah salah seorang sahabat, dia keluar nak bawa sekali keluar daripada Mekah nak ke Madinah tu, bawa keluar harta sikit, bawalah keluar harta apa yang boleh dibawa, dia nak bawa lah. Tetapi sampai kat sempadan nak keluar kota Mekah tu dihalang oleh kaum kafir Quraisy. Dan harta ditinggal, yang boleh keluar hanya jasad saja selai sepinggang. Jadi kita dapat bayangkan keadaan kita macam mana kalau ketika itu kan, kita nak pindah rumah, sampai dekat blok depan rumah tu, rupanya kena tahan, barang tak boleh bawa. Awak nak pindah, awak saja, barang tak boleh bawa. Kekurangan tuan-tuan, hanya bekalan. Kalau ikut cerita 2 minggu lah perjalanan nak ke Mekah, daripada Mekah nak ke Madinah 2 minggu perjalanan, dengan bekalan yang sangat minimal. Jadi orang-orang Ansar ni, dia empathy, bukan sekadar simpati lah, dia empathy. Dia mendahulukan orang-orang yang berhijrah ini atas dasar iman, kerana cintakan Allah dan Rasulnya. Dan Allah puji dan Allah rakamkan cerita ini di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9 ini. Dan mereka juga dalam ayat ini Allah kata tak berhajat pun apa yang dia dah bagi kepada orang Muhajirin ini. Walaupun dia orang sendiri memerlukan, tetapi apa yang dia bagi itu, apa yang lepas maafkan, apa yang dah lepas. Apa yang dah dibagi, hati itu dah tak nak dah. Hebat. Ini contoh yang Allah berikan kaum oleh orang-orang Ansar yang Allah rakam dalam Al-Quran, dan Allah puji sifat mereka dalam ayat ini. Ini adalah contoh yang baik dan contoh yang tidak bakhil, kita kata, mendahulukan orang lain dalam keadaan diri mereka sendiri kekurangan dan amat berhajat, bukan setakat kurang, dan mereka juga memerlukan benda itu, tetapi dia tahu orang hijrah itu lebih memerlukan, dan memahami situasi orang itu, bagaimana keadaan mereka meninggalkan rumah mereka, keluarga mereka, tempat tanah air tercipta mereka, hanya untuk bersama dengan Nabi, dan of course ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka lah orang yang berjaya. Allah ikat kejayaan itu dengan orang yang berjaya memelihara diri mereka, menjaga diri mereka daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhil.
Kita ni manusia tuan-tuan, kan? Kita ni rasa susah macam mana nak dapatkan apa yang kita ada pada hari ini, kan? Jadi itulah jihad hawa kita, jihad nafsu kita. Setiap hari itulah jihad kita. Orang lain senang minta-minta, tapi kita tahu betapa susahnya kita. Itulah keadaan kita, dan kita kena kawal diri itu, tuan-tuan. Kawal sama-sama, insya-Allah. Moga Allah memberikan ketenangan kepada kita setelah kita memberi. Itu juga penting. Baik, firman Allah seterusnya, wala yahsabanna alladhina yamkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum. Ayat ini juga banyak, wala yahsabanna alladhina yamkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum. Sambungannya, sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Maksud, dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kekurangannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Jangan sangka bakhil itu baik untuk kita. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, sayutawaquna ma bakhilu. Mereka akan dikalungkan dengan apa, ataupun diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah juga dah hak milik segala warisan langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa akan segala yang kamu kerjakan yang nyata, dengan korban yang katakan maka membunuh kerja kamu benar dalam apa yang kamu dakwakan itu. Allah bima ta'maluna khabir, maknanya habis jadi kat situ. Allah mengetahui setiap dalam dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi tuan-tuan, sayutawaquna ma bakhilu bihi, apa yang kita bakhilkan itu Allah akan guna balik. Kalau yang kita bakhilkan itu adalah harta benda kita, maka Allah akan kalungkan harta benda itu. Bukan kalung untuk dimuliakan, tetapi kalung itu dalam bentuk siksaan. Kita tak dapat nak gambarkan tuan-tuan macam mana, tapi kalungan itu adalah kalungan siksaan. Mungkin dia jadi bahan bakar leher kita pula nanti atas apa yang kita bakhilkan itu. Baik, dan itu surah Al-Imran ayat 180. Firman Allah seterusnya, alladzina yamkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Yaitu orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil, serta menyembunyikan apa-apa juga yang Allah berikan kepada mereka dari limpah kurnianya. Dan sebenarnya kami telah sediakan bagi orang kafir itu azab siksa yang amat menghina. Nak bakhil seorang-seorang, tuan-tuan, jangan ajak orang. Ayat ini beritahu siapa yang bakhil dan ajak orang supaya bakhil. Sama ada dulu tu, azab muhina, azab yang sangat menghinakan. Hina, azab Allah semua menghinakan, tuan-tuan. Dan masuk neraka tu semua kita dihinakan. Na'udzubillah. Surah An-Nisa ayat 37. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah diri kamu daripada bakhil. Sesungguhnya sifat bakhil itu telah membinasakan umat dari dahulu. Sabda Nabi lagi, as-sakhabu syajaratan tambutu fil jannah fala yalijul jannata illa sakhi wal bukhlu syajaratun tambutu fil nar fala yalijun nar illa bakhil. Sifat pemurah itu adalah suatu pohon yang tumbuh di dalam syurga. Maka hanya golongan pemurah yang akan masuk dalam syurga. Manakala sifat bakhil itu adalah pohon yang tumbuh di dalam neraka, maka golongan bakhil itu pasti memasuki neraka. Seterusnya Rasulullah bersabda lagi, thalathun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'.
wa ijabul mar'i bi nafsi. Terdapat 3 perkara yang membinasakan bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, serta rasa berbangga terhadap diri sendiri. Ini sebahagian daripada perkara-perkara yang membinasakan yang Nabi sebut tadi. Bakhil yang ditaati maknanya diri kita, perasaan kita, of course secara automatiknya dia akan ajak kita supaya tahan harta kita. Sebab harta juga sebahagian daripada perhiasan, kan? Kemudian hawa yang diikuti, dan hawa itu, hawa nafsu itu sifatnya memang mengajak kita untuk buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, berbangga terhadap diri sendiri, secara berlebihan dan tuan-tuan. Kalau dalam I'm proud of myself, kan, untuk ilmu psikologi dan sebagainya, untuk membina motivasi, nak cakap dengan diri sendiri, okay, it's fine, tak ada masalah. Tetapi yang dimaksudkan di sini mungkin rasa bangga yang sehingga dicerita-ceritakan dengan orang. Seterusnya Nabi bersabda, syarrul ma fi rajulin syuhrun halimun wa jubnun khalib. Sebuah sifat terdapat pada diri seseorang ialah bakhil, lagi tamak, haluba dan penakut, lagi tidak malu mengikut hawa nafsu. Seterusnya, innallaha yubghidul bakhila fi hayati as-sakhir inda mauti. Sesungguhnya Allah benci terhadap orang yang bakhil ketika hidupnya dan orang yang pemurah ketika hampir kematiannya. Dia dah nak meninggal, baru dia jadi pemurah, kan? Dia rasa tak sempat dah ni, baru dia nak mula mengeluarkan harta dia, baru dia nak bersedekah, baru dia nak infak harta dia di hujung-hujung kehidupan dia. Tetapi ini juga termasuk di dalam apa yang Allah tegur, apa yang Allah ingatkan. Dalam hadis ini Nabi dijawabkan oleh At-Tabrani, kemudian hadis riwayat Imam Abu Dawud. Seterusnya, as-sakhiyun al-fajir ahabba ila Allah min al-'abid al-bakhil. Orang pemurah yang melakukan dosa lebih dicintai Allah berbanding dengan ahli ibadah yang bakhil. Nampak macam yang ke-90 ini riwayat Tirmizi dan hadis gharib. Pelik sikit hadis ni, cumanya kita ambil manfaat daripada benda ni. Maknanya seolah-olah ibadah yang kita buat, sembahyang yang kita kerjakan, berjemaah ke masjid itu tertutup dengan kebakhilan kita. Ada satu hidangan yang elok dalam mangkuk, tapi ditudung sajikan dengan satu benda yang buruk. Akhirnya amalan baik tadi tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya Rasulullah bersabda, la yajtami'ul ithnan fi mu'min. Tidak akan terhimpun 2 sifat dalam seorang mukmin, iaitu al-bukhlu wa su'ul khuluq. 2 iaitu bakhil dan akhlak yang buruk. Maknanya 2 sifat ini tak sepatutnya ada pada orang beriman. Sebab contoh yang kita ada adalah Nabi SAW sendiri. Nabi adalah orang yang pemurah, dan makin pemurah bila masuk bulan Ramadan. Itu contoh kita. Jadi bila Nabi begitu, contoh kita begitu, maka kita mendambakan sifat sebegitu supaya kita boleh menjadi sebagaimana yang dibuat ataupun sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Punca bakhil ialah cintakan harta. Imam Ghazali buka bab baru, dia kata setelah dia bawakan potongan-potongan hadis,
potongan-potongan ayat Quran yang menceritakan bagaimana Allah mencela orang-orang yang bakhil dan macam mana Allah memuji orang-orang yang pemurah daripada kaum Ansar tadi untuk dijadikan contoh kepada kita, dan bagaimana Allah mengagungkan kita dengan apa yang kita simpan daripada harta-harta itu dengan sebab bakhil. Allah tunjukkan semua. Kemudian daripada hadis-hadis Nabi tadi, bagaimana sifat-sifat ini, buruknya sifat-sifat ini pada seorang mukmin, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita buat daripada ibadah-ibadah kita pun akan ditutup oleh sifat bakhil ini. Dan Imam Ghazali bawa satu bab baru, iaitu punca bakhil ialah cintakan harta. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Munafiqun ayat 9. Ketahuilah bahawa punca kedekut ialah cintakan harta yang merupakan sifat yang tercela. Orang yang tidak mempunyai harta tidak terzahir sifat kedekutnya. Ialah dia memang dah tak ada harta, dia nak kedekut macam mana? Bahkan dialah yang memberikan. Tidak terzahir sifat kedekutnya dengan menahan harta. Sebaliknya, dapat terzahir dengan sifat cintakan harta. Dia tak kedekut, tetapi dia cintakan harta. Dia mengejar pula, dia mengejar, mencari. Boleh jadi seseorang itu pemurah, namun cintakan harta. Dia dua perkara berbeza tak? Bakhil cerita lain, cintakan harta benda lain. Imam Ghazali sebut, boleh jadi dia pemurah, tetapi dia cintakan harta. Hal ini kerana dia menjadi pemurah untuk disebut-sebut sebagai dermawan. Contoh yang Imam Ghazali bawa. Justru sifat ini juga adalah tercela kerana cintakan harta akan membuatkan seseorang itu lalai daripada mengingati Allah, menumpukan hatinya kepada keduniaan, dan seseorang itu akan dihukum berdasarkan hubungannya dengan harta, sehingga dia merasa berat untuk mati, sedangkan kematian itu adalah merupakan jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu adalah ujian. Bila kata ujian ni tuan-tuan, maknanya kita diuji dengan harta. Ada duit, ada harta, diuji. Tak ada harta, diuji. Ujian mana yang lebih baik? Jadi Allah memberi ujian itu sesuai dengan orang itu. Boleh jadi orang tu usaha lama dah, kerja lama dah, tapi tak kaya-kaya. Mungkin ujian dia dekat situ. Boleh jadi orang tu sikit saja usahanya, Allah beri kemudahan kepada dia untuk jadi kaya. Dan kekayaan itu juga adalah ujian dia. Ada orang tak ada anak, tuan-tuan, usaha macam-macam cara untuk dapatkan anak, Allah tak izin. Kan? Ada orang usaha sikit saja, biasa-biasa saja, tapi anak, Masya Allah, ujian. Ada anak itu satu bentuk ujian, tak ada anak juga satu bentuk ujian. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat ke-28 tadi. Ketahuilah, wa'alamu annama amwalukum, harta-harta kamu dan harta benda kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, ujian fitnah adalah fitnah. Fitnah itu adalah ujian yang mana dengan ujian itu berjaya atau tidak kita mengurus harta kita, berjaya atau tidak kita mendidik dan mengurus anak-anak kita, dan itulah yang akan menjadi asbab kita ke syurga atau ke neraka. Al-Haqq wa Takathur, firman Allah SWT surah Al-Takathur, dan kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Ujian lah tuan-tuan. Bila kita kata ujian tu,
daripada segala sudut, Allah akan uji kita dengan benda yang kita ada di sekeliling kita. Itulah ujian kita. Sabda Nabi, la tattakhidhu dhai'atan fatuhibbud dunya. Janganlah kamu memulut kekayaan tanah ad-dhai'ah kerana kamu akan mencintai dunia. Jadi Nabi dah pesan, Nabi pesan banyak kali kat sahabat dan untuk kita ambil pengajaran kan, supaya elakkan benda-benda yang boleh menyebabkan hati kita terbawa dengan dunia. Jadi kita ambil buku ni tuan-tuan, dia sekali lagi saya ulang, banyak kali dah saya ulang, tapi saya ulang lagi untuk ingatkan kita bahawa buku ini cerita tentang penyucian hati ataupun cerita tentang tasawuf kan? Bukan tak boleh nak jadi kaya tuan-tuan. Kaya tu bagus, kaya tu bagus kan? Tapi niat kaya itu adalah untuk membantu agama Allah, niat untuk bersedekah lebih banyak kan? Bantu mereka yang memerlukan kan? Sebab al-yadul ulya, tangan yang berada di atas khairun min al-yadi sufla, lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Macam mana kita nak berada tangan yang di atas kalau kita tidak jadi orang yang ada harta? Kan? Jadi memberi itu ada satu benda yang terpuji. Cuma kita nak jaga diri kita supaya dengan harta itu tidak jadikan kita bakhil dan kita tidak mencintai harta itu lebih daripada sepatutnya. Jadi bila tak sayang harta tu, takut jadi membazir kan? Bagi duit dekat tempat yang tak sepatutnya, nak jadi pemurah sangat habis semua tempat kita bagi, rupanya salah bagi, ajaran sesat dan macam-macam kan? Dan Nabi pernah ditanya, siapakah umatmu yang paling jahat? Nabi bersabda, al-aghniya, orang kaya. Yang macam mana? Sudah pasti akan ada pencerahan dan akan ada kekayaan dia. Kita pun tahu bagaimana para sahabat ada yang kaya. Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, bagaimana kekayaan dia sampai hari ini ada jadi hotel kan? Kita pergi hotel, saya pergi Mekah, saya pergi Madinah, saya tengok masyru' waqaf Sayyidina Uthman bin Affan. Projek ini dibiayai daripada wakaf Sayyidina Uthman bin Affan. Bagaimana harta Sayyidina Uthman 1400 tahun yang dulu diurus, tiba-tiba hari ini naik jadi hotel. Hebat. Nak jadi macam tu pun nak jadi orang berharta. Tapi harta yang macam mana, sifat yang macam mana, sudah pasti contohnya adalah contoh yang ditunjukkan oleh sahabat. Sayyidina Uthman wakafkan tenaga yang cerita pasal tenaga dia beli daripada Yahudi. Satu hari orang Islam ambil air, hari kedua dia gila-gila, hari Yahudi charge kan? Dia charge. Jadi bila hari Yahudi tu charge nak ambil air daripada telaga Yahudi kena charge. Jadi orang Islam, orang kafir semua tak ambil dia, hari itu dia tak ambil. Lepas tu orang lain datang hari esok, sebab hari Sayyidina Uthman free, FOC. Jadi kita ambil untuk 2 hari itu. Kalau Sayyidina Uthman tak ada hal, itu wakaf Sayyidina Uthman. Dan akhirnya telaga itu dijual sepenuhnya kepada Sayyidina Uthman. Dia wakafkan telaga itu. Dan daripada telaga itulah berkembang. Dan banyak lagi lah harta Sayyidina Uthman. Itu yang kita tahu. Siapakah umatmu yang paling jahat? Nabi bersabda, al-aghniya, kaya macam mana? Kita kena sebut tadi kan. Jadi kan, ada satu hadis saya jumpa dalam pencarian saya, bila sebut tentang kaya, ada sesi radio telefon saya untuk suruh cari konten. Jadi saya pun mencari kan hadis Ibn Abbas, "Ita'atu fil jannah fara'aitu akthar ahliha fuqara." Kan kita cakap yang paling jahat tadi, Nabi kata orang akhirnya orang kaya. Kaya macam mana kita pun dah sebutkan tadi. Kemudian daripada hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, aku ditunjukkan di dalam syurga, fara'aitu, maka aku diperlihatkan akthar ahliha, yang paling ramai di dalam syurga adalah fuqara, orang-orang miskin, lawan kepada orang kaya ni tadi. Yang paling ramai di dalam syurga adalah orang-orang miskin. Kemudian sambungan hadis itu, wa ta'atu finnar,
dan aku ditunjukkan neraka, faraitu aktsar ahlihan nisa, dan aku diperlihatkan neraka dan ramai, aku ditunjukkan bahawa ramai dalam neraka itu adalah ahlinya adalah perempuan, kan? Sebab tajuk yang radio tu bagi kat saya, dia kata, "Ustaz, bawa tajuk sikit, perempuan ramai masuk neraka." Dia masalahnya bukan soal jantina lah tuan-tuan, kan? Lebih seorang pun ramai juga, kan? Perempuan 91, lelaki 90 ramai. Jadi lelaki jangan rasa selamat sangat, kan? Takut tengok dalam neraka ramai perempuan. Jangan jadi lelaki jangan rasa selamat sangat, kan? 91, 90 pun 91 tu kita panggil ramai, kan? Tapi sebenarnya nak kata lelaki ramai dalam syurga pun tak ada dalil, tak ada bukti. Sebab Nabi kata aktsarul ahli jannah fuqara, orang miskin. Kau orang lelaki. Dia bukan bias gender, tuan-tuan, tapi itu yang ditunjukkan. Mungkin kerana jumlah perempuan akhir zaman jumlahnya ramai, jadi akhirnya itu yang nampak jumlah itu besar ke satu gender yang lain, Tapi jangan rasa selamat, sebab yang ramai di dalam syurga adalah fuqara. Bukan suruh jadi miskin, tak, tuan-tuan. Kita nak jadi kaya, tetapi kayanya seperti mana kaya Sayyidina Uthman, kayanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kaya dia, kan? Setelah oleh baginda Nabi SAW wafat, isteri-isteri Nabi siapa yang tahu? Kan? Itu sahabat-sahabat yang berkemampuan, sahabat-sahabat yang kaya lah yang tahu isteri-isteri Nabi, kan? Dan Nabi bersabda, "Man akhadha min ad-dunya fawqa ma yakfi, akhadha hadfahu wa huwa la yashkur." Sesiapa yang mengambil dunia melebihi daripada yang secukup bagi dirinya, maka dia telah menemui kebinasaan sedangkan dia tidak menyadarinya. Jadi bila kita baca buku Imam Ghazali ini, sebenarnya dia nak limitkan kita supaya berjaga-jaga dan supaya kita tidak terkhayal. Macam bab makan hari itu, kita masuk bab makan. Makan tu sekadarnya, yang hanya boleh menghilangkan rasa lapar. Kita ni ialah dunia sekarang ni, tuan-tuan, tambah pula program macam kami semalam ada program di kampung Perempat Kelang sana, kan? Masjid tu bagi makan, tak sempat lapar, tuan-tuan. Daripada pagi dia bagi makan sampai ke malam, tak sempat lapar, kan? Jadi itu yang Imam Ghazali bagus buku ni, maknanya kita kalau selalu kita buka, maka kita akan teringat Nabi. Padahal kita dah baca buku Imam Ghazali hantu, jadi dia datang, dia trigger benda tu, maknanya mengingatlah kita, kan? Dalam keadaan orang bawakan kepada kita harta-harta dunia, dalam orang menawarkan kita berbagai benda, kita takut rupanya kita dah termasuk, kita tak bakhil. Tetapi kita dah masuk satu poin lagi, iaitu cintakan harta. Kita tak bakhil. Kita sedar, kita tahu diri kita okey, kan? Rasa diri okey, sedekah okey, sedekah banyak, tiap Jumaat tak pernah miss, dan setiap kali nampak tabung tak pernah miss. Tapi kita dah masuk next stage, iaitu cintakan harta. Dia pemurah, tidak semestinya dia tidak cintakan harta. Baik, seterusnya soalan lagi telah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak suka akan kematian." Nabi bertanya, "Adakah kamu memiliki harta?" Beliau menjawab, "Ya, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Dahulukan harta kamu ke dalam syurga. Sesungguhnya hati seseorang itu adalah bersama hartanya." Sekiranya dia mendahulukan hartanya ke dalam syurga, sudah tentu dia akan suka untuk bertemu dengan kematian. Sekiranya dia melewatkan hartanya daripada masuk ke dalam syurga, sudah tentu dia suka untuk lewat mati. Sahabat ni datang mengadu, "Ya Rasulullah, aku tak suka mati lah, aku takut dengan kematian." Jadi Rasulullah pun tanya, "Ada harta tak?" Hantar harta tu dulu ke syurga, kan? Infak dulu harta tu ke syurga, belanjakan dulu harta tu ke dalam syurga, ke jalan-jalan yang diridai oleh Allah, kan? Jadi bila harta tu dah pergi, barulah seseorang itu terikat hatinya dengan hartanya. Ini sifat manusia, tuan-tuan, tak boleh kita nafikan. Cumanya Imam Ghazali mengajak kita supaya mendidik hati kita, tidak
ke arah itu, berlawanan dengan apa yang dituntut oleh hawa nafsu kita. Baik. Nabi bersabda lagi, "Idza mata al-'abd qalat al-malaikatu ma qaddam, qala an-nasu ma khalaf." Apabila seseorang itu mati, malaikat akan bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Manusia menjawab, ataupun manusia juga menjawab apa yang telah dia tinggalkan. Jadi kalau malaikat, dia akan tanyalah, apa yang kamu bawa balik daripada amalan-amalan kita lah. Tetapi kalau orang lah, kalau manusia lah yang bertanya, maka soalan orang yang hidup ini ialah apa yang dia tinggalkan. Baik, yang terakhir tuan-tuan, Nabi bersabda, "Ta'isa 'abdul dirham, ta'isa 'abdul dinar, ta'isa wa takasa wa idza syika fala intuqish." Celakalah hamba dirham, celakalah hamba dinar, celaka dan binasalah dia. Apabila duri terkena pada anggotanya, maka tidak ada orang yang mengasihaninya. Ini pun satu bentuk celaan, satu bentuk kita kata supaya kita beringat sentiasa jangan menghambakan diri kepada harta, kerana mereka ini didoakan oleh Nabi akan sesuatu yang tidak elok, ataupun kita kata sebab kita pun tahu balasannya adalah sesuatu yang Allah akan kalungkan dengan apa yang berkedebunkan atau apa yang dia bakhilkan. Baik tuan-tuan, saya rasa macam nak sambung, tetapi benda ni panjang lagi, tak sempat kita nak habiskan. Cumanya satu bab lagi kita ambil. Harta secara zatnya tidaklah tercela. Harta secara fizikal ni kita kata dia bukanlah satu benda yang tak elok. Macam saya sebutkan tadi, dia bukannya tak elok, dia tidaklah tercela. Sebab ni'mal mal as-salih dari rijal as-salih. Sebab baik harta yang elok adalah untuk orang salih. Harta itu tidak tercela. Harta itu bergantung kepada siapa pemiliknya. Ni'mal mal as-salih, harta yang baik, sebaik-baik harta adalah harta yang berada pada tangan orang salih. Jadi kita kena jadilah orang yang salih. Jadi orang salih supaya harta itu betul cara belanjanya, dan harta itu yang memimpin tuannya ke syurga. Dan Nabi juga bersabda, "Dunia mazra'atul akhirah." Dunia adalah ladang akhirat. Jadi mana mungkin harta itu buruk untuk dicari. Harta itu tidak tercela. Duit-duit apa yang kita ada itu tidak tercela. Tetapi yang menguruskannya itu, tuannya itulah yang perlu disolehkan. Tuannya itulah yang perlu belajar dan belajar dan seterusnya beramal, mencari ilmu untuk bagaimana membelanjakan hartanya supaya hartanya itu juga jadi harta yang saleh, dan tidak menjadi harta yang kelak dikalungkan oleh Allah SWT di akhirat dan di neraka untuk diseksa dengan apa yang kita simpankan itu. Baik tuan-tuan, idza aradtil lihaq bi faqni'i min ad-dunya bi zadil rakib wa la tujaddidi wa la takhli'i qamisan hatta tajimi. Ini Nabi sabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, sekiranya kamu ingin berjumpa denganku di akhirat kelak, maka berpadalah dalam mengambil duniamu sekadar bekalan seorang musafir. Janganlah kamu memperbaharuinya, dan jangan membuat dan membuang pakaian sehingga kamu memperbaikinya. Ini Nabi dalam satu bab nak ajar Aisyah tentang zuhud. Ambil dunia sekadar bekalan seorang musafir. Jangan memperbaharuinya. Selagi boleh pakai, tak payah beli yang baru. Dan membuang pakaian sehingga kamu membaikinya. Jangan buang pakaian itu sebelum kita jahit dulu. Nak ajar kita zuhud tadi, supaya kita berpada-pada dengan apa yang kita sedar, supaya kita sedar. Kalau kita jadi orang yang soleh, kita orang yang tahu kontrol hati kita,
It's okay, it's fine kan? Tapi kita takut, Nabi takut kita gagal mengamal hati kita kan. Tajuk buku ni pun 10 asas penyucian hati. Cinta dunia itu duduk dia dalam hati, dan bila hati itu gagal diuruskan, hati itulah yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bimbang di saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya kita fail. Jadi jangan fail dulu. Nabi bagi hati, ambil dunia sekadar orang yang musafir. Nabi ingatkan supaya kita sentiasa beringat. Allah maj'alhu ta'ala Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikanlah makanan ahli keluarga Muhammad sekadar mencukupi. Ini doa Nabi sendiri ya. 101 ini muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan adalah daripada Bukhari dan Muslim. Sekiranya seseorang itu mengambil dunia melebihi kadar yang secukupnya, nescaya dia akan binasa, sebagai mana sabda Nabi, man akhadha minad dunya fawqa ma yakfi akhadha hadithahu wa halaka wa huwa la yashkur. Siapa yang mengambil dunia melebihi daripada yang cukup bagi dirinya, maka dia telah menemui kebinasaan, sedangkan dia tidak menyedarinya. Kita tak sedar dan kita takut tuan. Nabi pun dah ingatkan wa huwa la yashkur. Kita tak sedar rupanya kita ambil itu membinasakan kita semula. Baik, Allah Ta'ala alam. Seterusnya nanti kita akan ambil dalam pertemuan yang akan datang. Ada beberapa perkara lagi yang Imam disebutkan, sebab-sebab kebinasaan daripada 3 sudut. Ciptakan harta bakhil dan ciptakan harta ini akan membawa kita ke satu kebinasaan. Ada 3 kebinasaan yang dibawakan kat sini, tapi kita ambil dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Jadi tuan-tuan, kita ambil balik manfaat khutbah semalam. Kalau tuan-tuan boleh ingat, semalam khutbah cerita bagaimana untuk kita memilih pemimpin. Saya bukan nama politik, tetapi sebagai ingatan. Sebab khutbah yang sebut pun semalam, pemimpin-pemimpin yang ada sifat-sifat sebagaimana yang disebut oleh Nabi, benar, sidik, amanah, dan fatanah. Itu ciri-ciri pemimpin yang kita cari. Jadi tunaikan. Jadi semalam ada forum juga dengan Mufti. Ada soalan yang pada audien Mufti Selangor kita, saya bersama Dr. Haji Anhar bin Haji Upik. Jadi ada audien tanya, pemimpin macam mana kita nak pilih? Dr. Mufti jawab pun baik. Dr. Mufti sebut, dia kata memilih pemimpin ijtihad kita. Ijtihad kita. Kita yang nilai sendiri dan kita yang timbang sendiri. Jadi ijtihad. Jadi ijtihad tuan-tuan sendiri lah ijtihad. Maknanya garis panduan yang umum, secara umum Islam dah bagi orang yang boleh jaga orang berkepribadian mulia kan, dan sebagainya. Tapi selebihnya pilihan di tangan tuan-tuan. Selamat menjalankan tanggungjawab tuan-tuan. Hari ini lagi mengundi. Moga Allah berikan yang terbaik untuk negeri dan negara kita insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.